InsyaAllah berikut kita mulakan dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah sarapan semua? Dah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Cikgu ada masuk link tu, aktiviti pagi ni sikit, kita buat aktiviti sikit. Kita boleh share sikit. Soalan pertama, apa perasaan anda pagi ni? Letak sikit. Kau ada yang tension ke? Dapat link juga bagi tu, kat ruangan chat. Dapat ya. Klik tengok. Rindu. Cergas baru lepas bersukan. Alhamdulillah. Mengantuk. Ada yang mengantuk, ada yang cergas. Semangat. Biasa aja. Tapi sebab hari Jumaat. Pak Lim boleh salat Jumaat dah? Belum. Belum lagi. Ada yang boleh Semangat cikgu. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur masih hidup. Aktif. Okey. Tak sihat, ada yang tak sihat. Moga Allah bagi kesihatan, insyaAllah. Dan moga Allah pelihara kita daripada COVID ni. Ini macam-macam. COVID ni pun makin meningkat balik dah. Dah 20,000 balik dah. Okay. Okay, kita pergi yang next question. Link yang sama. Cuba klik tengok kita duduk kat mana. Pilih tempat, location. Gunakan link yang sama. Kat negeri. Dekat Johor. Kalau tahu kawasan mana kat negeri tu, boleh klik kat negeri kita. Kedah, Selangor ada 2. Kelantan, okey, alhamdulillah. Pulau Pinang. Ada yang baru masuk ke? Ada yang masuk? Kita bagi link semula kalau ada yang baru masuk. Boleh klik kita kat mana sekarang ni.
Boleh klik kat gambar peta tu pun tak apa, boleh. Kat mana duduk. Agak-agak kita ni. Ada yang tak jumpa klik. Ada yang tak boleh klik. Okay, Selangor ramai ya. Selangor 5. Kedah 2. Tiga Kedah. Boleh dah. 1. Penang dah. 1. Okay. Semua dah klik dah. Selangor paling ramai ya. Selangor ada 5 orang Selangor. Alhamdulillah. Okay, last kali kita tengok. Okay, cuba list down poin-poin penting minggu lepas. Nak cikgu list. Cuba list down tengok poin-poin penting yang kita bincang minggu lepas. Masih ingat lagi ke? Maratibul amal. Dia makatibul alam. Itu balik apa? Ustaziyatul alam tu. Salah satu dalam maratibul amal dia ada ustaziyatul alam. Syiah tiada agama, jadi semakin berpanjangan fikiran mereka untuk menyesatkan orang. Falsafat tarbiyah kena ada. Islam datang untuk keluarga perhambaan. Sewujudkan ustaziyatul alam. Mawqif Qur'ani. Lepas kita tengok surah apa? Ada sebut cikgu masuk surah mana kah? Kan cikgu minggu ni kah? Minggu ni kot. Minggu ni kan? Mau kod Qurani. InsyaAllah. Cikgu pun lupa tu. InsyaAllah. Kita masuk sikit mawqif Qur'ani. Berbalik kepada ilmu dan rujukan. Manusia Islam mustahil kecuali dengan strategi yang betul. Sumber rujukan kita adalah sebagai daripada agama. Abdullah Ibnu Mubarak. Kefahaman yang sahih. Berarti kita kena ada kefahaman yang sahih. Mendidik generasi awal dengan manhaj dan usulub Rasulullah. Jadi kita nak didik generasi sekarang pun kena balik pada manhaj dan usulub Rasulullah dulu juga. Kena ada usaha untuk merawat umat. Ya, insyaAllah. Sedikit bagai ulang poin yang penting kita belajar minggu lepas. Okay, hari ni kita masuk sekarang tentang mawqif Qur'ani.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. InsyaAllah minggu lepas kita masuk tentang sikit mauqif Qur'ani untuk kita melihat kita empat qul lah, 3 qul dengan tambah satu lagi al-kafirun, qul ya al-kafirun. Dan juga rasa dalam suasana hari ini 4 qul ni begitu penting lah. 4 qul ni begitu penting dengan cabaran-cabaran yang sedang kita hadapi hari ini. Semoga dengan kita merenung kembali surah-surah penting ini, jiwa kita menjadi lebih kukuh dan lebih mantap. Jadi hari ini kita tengok sikit tentang surah Al-Ikhlas. Qul yang pertama ni surah Al-Ikhlas. Untuk kita menjernihkan tauhid kita. Kita menjernihkan keimanan kita, pergantungan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surah ni rasanya semua kita hafal. Bahkan mungkin kita hafal yang paling awal kot. Di antara surah yang awal kita hafal ni mungkin surah ni lah. Dan surah ni pun bukan calang-calang surah walaupun dia pendek. Jadi ada seorang sahabat ni, dia solat rakaat pertama dia baca Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua pun jadi baca Qul huwallahu ahad. Tiap kali dia jadi imam. Sehingga ada sahabat yang komplain kepada Sayyidina Umar kat masa tu khalifah. Sayyidina Umar tanya kat dia pasal apa, dia kata pertama surah tu surah yang paling dia suka. Yang kedua, itulah satu-satu surah yang dia hafal. Jadi ada sahabat yang tak banyak hafalan dia. Mungkin kena ada banyak halangan-halangan, mungkin apa faktor yang kita tak pastilah. Jadi ada sahabat yang kurang hafalan dia. Tapi juga yakinlah semua kita hafal surah ni kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah tu Esa. Allah tu ahad. Kalau wahid ni satu. Kalau ahad ni maknanya lebih daripada satu, lebih halus daripada satu, iaitu Esa kan. Kalau kabir tu besar. Kalau akbar mana yang paling besar. Saghir tu kecil. Kalau asghar yang paling kecil. Wahid tu satu, tapi bila sebut ahad maknanya dia lebih seni, lebih halus daripada satu. Maknanya Allah tu Esa. Katakanlah Allah tu Esa. Di sini Allah perkenalkan dirinya dengan nama Allah. Allah tegaskan bahawa Allah tu Esa. Allahus Samad. Allah lah tempat kita mengharap. Allah lah tempat kita bergantung. Allah lah tempat kita meminta-minta. Lam yalid wa lam yulad. Maknanya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun baginya yang menyamainya. Tidak ada satu pun baginya yang menyamainya. Ini surah Al-Ikhlas. Kita nak tengok sikit apa makna yang lebih mendalam kalau surah Al-Ikhlas ni, supaya bila kita baca nanti, bila kita baca maksurat, kita akan baca surah ni 3 kali. Dan tidur malam kalau boleh kita baca 3 kali. Mana kita nak kena bukan sekadar membaca Al-Quran, tapi kita kena cuba memahami apa yang dimasukkan dengan pada surah ni. Jadi surah ni diturunkan di Mekah. Ada juga riwayat mengatakan turun di Madinah. Yang menjelaskan keesaan zat Allah, keesaan sifat ketuhanannya dan keesaan perbuatannya. Jadi dia mengesakan Allah di seluruh zat. Maknanya kewujudan Allah Ta'ala tu. Kemudian keesaan di seluruh sifat ketuhanannya. Tidak ada persamaan dan tidak ada yang menyaingi
Bahkan keesaan dari segi perbuatannya. Ahad dari segi zat Allah, dari segi ketuhanan, dari segi uluhiyah dan juga dari segi perbuatannya. Dinamakan surah Ikhlas kerana dia adalah merujuk kepada tauhid yang sebersih-bersihnya. Ikhlas ni daripada perkataan khalis kan, dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang labanan khalisan, susu yang murni. Surah Al-An'am, An-Nahlu. Ada sebut tentang labanan khalisan, tentang susu yang murni. Yang mana susu yang murni ni dia duduk dalam pokok lembu ni, dalam pokok lembu bainal farsi wad dam. Dia duduk celah-celah. Dia duduk celah-celah antara najis dan darah. Jadi yang kata susu lembu ni duduk antara najis dan darah. Tapi bila dia keluar, dia tidak ada bau najis dan tidak ada warna merah darah. Dia keluar sebagai labanan khalisan. Dia keluar sebagai susu yang murni. Jadi ikhlas ni maknanya tentang kemurnian, tentang kebersihan tauhid. Bagaimana bila kita melihat Allah sebagai ilah, di sudut uluhiyahnya, Allah di sudut ketuhanan, tempat kita meminta, mengharap dan sebagainya, Allah tu Esa. Jadi disebutkan surah Al-Ikhlas kerana dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan junjungan besar Nabi Muhammad SAW supaya menegaskan kepada umum bahawa Allah Ta'ala tu Maha Esa dan tiada bandingannya. Ini sebab tu disebutkan dengan nama surah Al-Ikhlas. Bahkan surah ni walaupun pendek tapi dia umpama 1/3 daripada Quran. Sebab tu ada seorang lelaki, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Dia seorang lelaki, dia dengar seorang ni dia baca qul huwallahu ahad. Yuraddiduha. Dia ulang-ulang. Jadi dia tengok dengan pandangan meremehkan Allah. Baca qul huwallahu ahad ya. Allah tak iman ni baca qul huwallahu ahad je. Jadi ada sahabat ni, seorang lelaki ni dia tengok ada seorang sahabat ni baca ulang. Jadi dia tengok kadang dia rasa macam meremehkan. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah. Bila subuh pagi harinya dia pun pergi jumpa dengan Rasulullah. Fadzakara dzalika lahu. Jadi dia ingat cerita balik kepada Rasulullah apa yang berlaku malam tadi tu. Wa ka'anna rajul yataqalluha. Seolahnya dia menganggap remeh surah tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Quran." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Jadi maknanya Al-Fatihah ni 1/3 pada Quran. Kalau kita baca 3 kali, seolah-olahnya kita membaca apa? Satu Al-Quran. Dari segi ganjaran, pahala, kelebihan. Tapi kita tak maulah sekadar kita membaca saja tanpa kita memahami apakah kandungan daripada surah Ikhlas ni, surah yang begitu besar ganjaran bila kita membacanya. Sebab kita sebagai seorang mukmin, bila kita mendekati Al-Quran, bila kita pegang Al-Quran, maka di sana dia ada al-ahdas al-asasiyah. Dia ada beberapa matlamat asasi. Bila kita pegang Quran ni, apa benda yang kita kena dapatkan pada Quran? Dia ada al-ahdas al-asasiyah. Dia ada beberapa objektif yang utama, yang asasi. Asasi ni mana yang minimum. Kalau yang tu pun tak dapat, maknanya kita tidak benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Kita tidak benar-benar memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan. Al-Quran tidak akan memberi banyak manfaat kepada kita. Sebab ini yang paling minimum. Apa dia yang pertamanya dia panggil apa? Untuk mendapatkan hidayah ilallah. Petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita mengambil ibrah. Untuk kita mengambil panduan-panduan. Untuk kita merasai bimbingan-bimbingan ilahi. Bimbingan-bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita nampak tujuan utama dalam kehidupan kita.
untuk kita mengambil nilai-nilai yang kita akan gunakan dalam kehidupan kita untuk membuat satu pertimbangan dan sebagainya. Jadi maknanya Al-Quran ni dia ada al-ahdaf al-asasiyah. Bila kita pegang je Quran, tak kira di handphone ke di buku ke, maknanya kita nak kena rasa inilah sumber hidayah untuk kita mengenal Allah dan kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perkara pertama yang perlu kita dapat pada Al-Quran. Setiap kali kita pegang Al-Quran, setiap kali kita membaca Al-Quran, kita tadabbur dan sebagainya. Jadi Quran itu tak cukup dengan sekadar membaca, tapi kita cuba memahami makna dan kita cuba mentadabburinya. Sebab tu kata Imam Hasan Banna, walaupun setiap rumah kita hari ini ada Al-Quran, bahkan masyarakat kita memuliakan Al-Quran. Tetapi beberapa perkara yang boleh dipertikaikan. Pertama, adakah kita benar-benar menghayati Al-Quran dalam kehidupan kita? Adakah kita, bukan yang kedua, yang pertama, adakah kita membaca Al-Quran setiap hari? Yang kedua, adakah kita cuba memahami isi kandungan Al-Quran? Yang ketiga, adakah kita benar-benar cuba menghayati dan melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan? Walaupun kita memuliakan Al-Quran, walaupun setiap rumah kita ada Al-Quran. Ya, jadi maknanya jadi kena ada tujuan dia. Sebab tu kita tengok Al-Quran ni dia compact, ya, dia penuh dengan ibrah. Dia penuh dengan bimbingan-bimbingan dan sebagainya. Tiap kisah yang diceritakan Al-Quran dia bukan asatirul awwalin. Dia bukan dongeng orang dulu-dulu yang direka-reka. Dia adalah kisah-kisah benar yang akan menghidupkan jiwa, yang akan membangkitkan nurani. Tapi malangnya hari ni kadang-kadang kita tengok masyarakat kita lebih suka hidang kepada anak-anak ni. Kisah sang kancil dengan kuah-kuah, Arnab dengan kuah-kuah, sang kancil dengan harimau. Itu kisah-kisah dongeng. Walaupun dia ada pengajaran yang baik, tapi nak bandingkan dengan kisah-kisah Al-Quran, tidak boleh kita nak bandingkan. Kerana Al-Quran ni adalah kisah-kisah yang benar. Cuma kerana kita terhalang dari segi bahasa dan hati kita terjarak daripada Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada Al-Quran kita nak membina syakhsiyah Islamiah. Kita nak membentuk kepribadian Islam. Seharusnya Al-Quran itu membentuk karakter kita, pribadi kita. Karakter building. Setiap kali kita baca Quran, setiap kali kita mentadabburi Al-Quran, terbina syakhsiyah Islamiah qawiyah pada diri kita. Yang ketiga, kita nak membangunkan mujtama' Islam. Kita nak membangunkan masyarakat yang Islam. Ataupun kita nak islahkan masyarakat. Jadi Al-Quran itu mesti dirasai kesannya kepada masyarakat. Kalau Al-Quran sampai ke tangan kita, ke hati kita, daripada hati kita, dia akan pergi kepada masyarakat. Ada peranan dia untuk kita membina, membangunkan semula masyarakat. Yang ketiga, yang keempat, untuk kita Al-Quran tu boleh melahirkan tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan, insan-insan yang memberi impak yang besar kepada persekitaran dia. Sebab tu kalau kita tengok sejarah ni adalah kisah-kisah tokoh. Sejarah ni kalau dia umpama bangunan, tiang-tiangnya adalah tokoh. Kalau kita cabut tiang-tiang tu, kita cabut tokoh-tokoh daripada sejarah, tak ada sejarah. Nak cerita pasal apa? Jadi begitu juga sejarah Islam, dia adalah sejarah tentang tokoh-tokoh. Iaitu syakhsiyah ataupun kepribadian yang telah dicerna, yang telah dibentuk oleh Al-Quran. Jadi hari ini kalau kita nak mencipta sejarah, kita kena membina tokoh. Begitu juga dengan kehidupan kita, kalau kita jadi orang yang bersejarah, kita kena bina ketokohan pada diri kita. Jadi Al-Quran itu bukan sekadar untuk dibaca, untuk dilagukan, bukan sekadar untuk kita melihat dari segi keindahan bahasanya, tapi dia ada al-ahdaf al-asasiyah. Begitu juga bila kita baca surah Al-Ikhlas, walaupun dia pendek, tapi di sana ada banyak benda-benda yang boleh kita pelajari, yang boleh membina syakhsiah kita, bahkan boleh memberi impak kepada masyarakat di persekitaran kita. Kalaulah surah Al-Ikhlas ni benar-benar dihayati dan difahami. Kita tengok sikit dari segi asbabun nuzul. Kaum Yahudi datang menghadap Rasulullah, di antaranya Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Mereka berkata, wahai Muhammad, ceritakan kepada kami sifat Tuhan-Tuhan yang mengutuskan.
Orang bertanya, Yahudi bertanya kat Rasulullah, Tuhan kamu ni macam mana? Buat daripada emas ke? Ada tangan ke, ada kaki ke? Macam mana? Maka turunlah surah Al-Ikhlas ni. Disebabkan peristiwa tadi, ini berdasarkan riwayat oleh Ibn Abi Hatim dan Ibnu Abbas. Riwayatkan pula oleh Ibn Jarir daripada Qatadah dan Ibnu Munzir daripada Sa'id bin Jubair. Ini tentang surah Al-Ikhlas. Sebab turun dia, asbabun nuzul. Jadi kalau kita tengok ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah tu Esa. Jadi ahad ni bagaimana cikgu sebut tadi, ahad ni maknanya dia lebih halus, lebih seni daripada wahid. Kalau Jamal cantik. Ajmal yang paling cantik kan. Aswar yang paling kecil. Kalau Sari itu kecil. Kalau wahid itu satu, ahad ni makna yang paling satu. Maknanya Allah tu Esa. Tak ada dah. Kalau satu tu mungkin ada dua kan. Tapi bila sebut ahad mana tidak ada dah. Allah lah hanya sanya. Dari sudut kita nak bincangkan dari segi ketauhidannya, dari segi keesaannya, tidak ada bandingan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menegaskan tentang keesaan Allah sebagai pencipta dan penguasa. Surah pendek ni walaupun dia pendek, tapi kalimah-kalimahnya dengan jelas menyebut tentang ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah sebagai pencipta, Allah lah sebagai penguasa. Allah lah tempat kita tujukan segala pengharapan, pergantungan kita dan sebagainya. Allah tu ahad. Dan ini juga membersihkan, sekaligus membersihkan kalau ada pergantungan dan pengharapan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita ni, patut juga dia cikgu selalu sebut, tauhid ni dia center pada kehidupan kita. Kalau dia goyang, goyanglah seluruh kehidupan kita. Dalam hati kita, kalau kita rasa ada selain pada Allah yang boleh datangkan kebaikan dan kemudaratan, mana keesaan Allah tu terjejas, kehidupan kita akan terganggu. Kita menega lagi, tak untung kita kata ada orang sihir, kita badan tak sihat, kita ada orang khianat kat kita, ada sihir dan sebagainya. Kan? Tambah sekarang ni kita berdepan dengan COVID-19 yang tak boleh dilihat. Dia menyebabkan bermacam-macam ketakutan. Tapi kalau bersih pergantungan pengharapan kita hanya kepada Allah, kerana Allah tu Esa, Allah yang hanya sahaja mendatangkan kebaikan dan kemudaratan. Yang penting kita ikhtiar, kita sempurnakan ikhtiar. Sebab itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurnakan ikhtiar dan kita doa dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita rasa tenang dan kita rasa lapang dah. Maknanya kalau takdir Allah kenal juga, itu takdir Allah Ta'ala. Dan Allah tahu apa yang baik dan apa yang buruk bagi kita. Jiwa kita akan jadi tenang. Baru kita rasa satu kekuatan. Sebab apa benda ni walaupun kecil, berapa ramai orang yang stres. Berapa orang yang jadi kemurungan, depresi dan sebagainya. Kita tengok, sekarang ni kes bunuh diri pun banyak. Kerana bila berdepan dengan ujian, dia tidak ada tempat pergantungan yang jelas itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kena bersihkan sungguh-sungguh. Masa cikgu pergi kursus rekreasi kepimpinan, dia ada satu aktiviti bawah jabatan belia dan sukan ni, dia panggil solo camp. Solo camp ni, cikgu ni ditinggalkan seorang-seorang dalam hutan. Ditinggalkan seorang-seorang dalam hutan. Dekat maghrib, nak tidur bermalam seorang-seorang tu, esok pagi baru boleh keluar. Sekejap lah, cikgu nak ada sekejap. Macam mana? Dah.
Okey. Sampai mana tadi? Solo camp tadi kan. Jadi cikgu pula Al-Aizin memang tempat cikgu tu, cikgu seorang-seorang lah hutan dekat Maghrib ni. Dekat dengan sungai. Cikgu pun cikgu cari tempat untuk pasang hemok gantung mumu apa semua lah. Ponco dulu. Tempat-tempat apa semua pergi mandi apa semua. Kemudian masak makan, solat Maghrib apa semua. Bila time nak tidur ni, dalam hutan seorang-seorang hujan pula kan, tepi sungai hujan dengan tanah yang basah. Pejam mata nampak apa? Pejam mata tak bayang ular sawah. Alin tak pernah bayang kan ular sawah tak bayang. Sebab apa? Kawasan dekat dengan sungai. Dekat dengan tebing sungai tempat yang basah. Kita tahulah itu habitat dia. Hutan pula hutan rimba. Kalau hutan dusun durian ni kan okey lah. Memang nak tidur nak lena macam mana? Dekat beberapa minit juga pejam mata bayang ular. Pejam mata je bayang ular. Bila cikgu fikir seorang-seorang juga kata, ish kalau nak mati ni di rumah pun mati. Tengah duduk kipas tercabut, timpa kepala pun mati juga. Masa bila air terpijak sabur tergelincir, terlentang, terkena buju dinding pun boleh mati. Nak mati ni mana-mana pun boleh sebenarnya. Yang penting ni, kan, bagaimana keadaan kita mati. Jadi hidup mati tu urusan Allah Ta'ala. Jadi kita dah cukup dah, kita dah tebas tempat kita nak tidur tu, kan. Tawakal pada Allah Ta'ala. Kita dah sempurnakan ikhtiar dan kita tawakal. Baru boleh lena. Tidak nak lena macam mana, fikir macam-macam. Jadi, maknanya kita nak kena, bila kita hilang pergantungan dan pengharapan penuh pada Allah Ta'ala ni, tauhid kita pun dia akan goyang juga. Bila diuji dengan kehidupan, dengan macam-macam ujian kehidupan, masa tu ada orang yang rebah, ada orang yang tumbang. Jadi kita nak kena bertawajuh, sentiasa menghadapkan diri kita kepada Allah ketika senang dan ketika susah. Diberi kesenangan kita bersyukur, diuji dengan kesusahan kita bersabar. Dan ayat juga menggambarkan kebersihan, keesaan Allah di sudut kekuasaannya. Bahawa kekuasaan itu milik mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Jika Allah nak beri kita kebaikan, tidak ada tangan yang boleh menahannya. Jika Allah nak timpakan kita kemudaratan, tak ada siapa yang boleh bantu kita. Ini betul ada satu hadis. Bagaimana satu hari Rasulullah dengan Abdullah ibn Abbas. Ini sepupu dia. Walaupun sepupu tapi jarak umurnya jauh. Masa tu dia berumur 8 tahun, 9 tahun kot. Satu hari dia naik. Dia duduk belakang. Dia kata khalfan Nabi. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari. Yauman, satu hari. Tak tahu mungkin naik kuda ke, naik unta ke, tak disebut dalam hadis tu. Tapi dia kata dia duduk belakang Rasulullah. Kepada Rasulullah kata, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, aku nak sampaikan pada kamu beberapa kalimah, beberapa pesanan. Apa dia? Yahfazillah, yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Yahfazillah tajidhu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati seolah Allah menghadap kamu. Mana kalau kita jaga Allah ni, Allah akan pelihara kita. Bahkan asalkan kita doa, Allah akan perkenankan doa kita. Iza sa'alta fas'alillah, kalau kamu nak minta, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ada musibah yang besar, berat macam mana, mohon pertolongan kepada Allah, mohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sa'alah ni kata ulama, minta benda kecil-kecil. Nak masuk tandan, nak keluar rumah, itu panggil sa'alah. Kita minta ke Allah. Minta perlindungan dan sebagainya. Wa iza sta'anta, kalau kita minta ada pertolongan besar, hajat besar pun kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa'lam annal ummah, ketahuilah, kalau seluruh umat manusia ni, lawish tama'at ala ayam fa'uka bisyai'in, berkumpul nak bagi kamu satu manfaat. Berkumpul nak bagi kamu satu manfaat, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad qataballahu laka. Takkan datang satu manfaat melainkan apa yang Allah tuliskan untuk kamu. Wala wistama'u ala ayaduruka bisyai'in, kalau manusia semua berkumpul nak bagi kamu satu kemudaratan, lam yadurruka illa bisyai'in qad qataballahu alaika.
takkan datang satu kemudaratan apa yang Allah tuliskan ke atas kamu. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Telah diangkat kalam dan telah kering lembarannya. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak kena rasa ni kekuasaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasakan Allah lah ilah kita. Tempat kita meminta, tempat kita mengharap, yang kita puji, yang kita puja, yang kita sanjung, yang kita cintai dan sebagainya. Bahkan kita mengambil sistem Allah sebagai sistem hidup kita. Yang baik apa yang Allah kata baik, yang buruk apa yang Allah kata buruk. Jadi ini maknanya bila kita sebut qul huwallahu ahad, kita bayangkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek. Kekuasaan, keagungan, kesempurnaan dan sebagainya. Kita benar-benar merasai hakikat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pokok pangkal akidah. Punca kepercayaan, iaitu mengakui keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dinamakan tauhid. Akidah ni umum kan, beriman dengan Allah, malaikat, kitab dan sebagainya. Tapi tauhid ni dia fokus kepada Allah saja. Sebab tu dalam agama Islam ni, ilmu Islam ni luas. Yang paling core ni adalah akidah. Dan intipati pada akidah tu adalah tauhid. Maknanya perkara berkaitan dengan tauhid ni perkara yang sangat asasi. Yang kita perlu bina, kita perlu kukuhkan setiap masa. Kenapa? Dia merupakan center dalam kehidupan kita. Kalau yang ni terjejahlah semua aspek kehidupan kita. Sebab apa hari ni orang ada segala-galanya, tapi dia kecuali kebahagiaan. Dia tak bahagia. Jiwa dia tak rasa tenang. Sebab apa? Tauhid tu tak settle. Jadi perlu, maknanya tauhid ni benda yang sangat penting. Ini adalah pusat kepercayaan di dalam pertimbangan akal yang sihat. Dan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala ni merupakan satu benda yang akal kita boleh terima dan akal kita tak boleh terima selain daripada itu. Iaitu hanya satu Tuhan saja. Mustahil akal mampu menerima selain daripada hakikat ini. Inilah krisis dalam agama Kristian, apatah lagi agama yang menyembah pelbagai Tuhan. Kan? Memang kacau bilau. Sebab tu takkan tenang jiwa mereka. Kerana dia berlawanan dengan fitrah. Bahkan dia berlawanan dengan akal. Bahkan ada seorang Cina dia daripada kecil dia dengar orang cerita pada Islam. Tapi nak cerita bila manusia dia berfikir cara tenang, lapang, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima apa? Benda-benda yang dikatakan ada lebih daripada satu Tuhan. Kerana mustahil ada lebih daripada satu Tuhan. Dia nak share satu video ni. Nak cerita benda kita sebut ni benda basic. Walaupun budak Cina yang dia tak kenal Allah Ta'ala, bila dia dengar orang azan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Walaupun kecil-kecil dia tak reti apa, tapi bila dia fikir, bila makin besar, memang dia tak boleh terima, memang akan tak boleh terima. Kalau ada lebih daripada satu Tuhan. Kerana ini benda yang sangat fundamental. Yang sangat asasi. Kalau kita fikirkan dengan akal yang jernih. Boleh nampak juga share. Rumah aku dulu, rumah kedai, dia dekat dengan masjid. Setiap hari subuh, aku bangun awal lah sebab family aku ni jenis peniaga apa semua kan. Every morning aku akan dengar azan. Tapi masa tu kecil lah, aku tak tahu apa benda tu azan. So rumah aku ada bibi. Aku tanyalah kat bibi aku tu kan, kenapa orang Melayu ni pagi-pagi buta dah bangun menyanyi kan. So macam mengganggu ketenteraman orang lah. Masa tu kecil lagi, aku tak tahu lah. Tapi masa tu bibi aku ada explain lah. Aku cuba untuk faham, tapi sebenarnya aku tak faham. Masih anggap dia menyanyi. Aku besar sikit, aku dah start duduk bergaul dengan orang Melayu. Sebab tu aku punya bahasa Melayu bagus. Kalau orang dengar aku cakap Melayu, dia orang tak tahu aku ni actually Chinese. Start tu aku ambil serius benda berkaitan agama Islam ni. Aku rasa betul-betul aku nak belajar. Sebab aku daripada kecil pun family aku tak ajar. Aku daripada kecil aku tak boleh accept yang Tuhan tu ada banyak. Aku tak boleh terima. Aku rasa macam, kenapa Tuhan tu ada banyak? You know, kalau ketua tu kalau ada banyak kan, huru-hara lah negara Malaysia ni kan. Cuba kalau PM kita ada 10, ada satu pun dah huru-hara.
Kalau ada 10 aku tak tahu lah. Lepas tu aku ni fikir logik lah kan. Aku tak boleh terima lagi satu. Kenapa Tuhan aku ni manusia yang buat? Habis tu aku ni siapa buat? Daripada situ aku cari usaha lah. Aku cari jawapan. Tapi masa tu budak-budak Melayu ni dia nakal tau. So dia mengejek aku. Dia cakap kau tu dah lah Cina. Confirm kau masuk neraka. Time tu aku sakit hati gila. Walaupun aku kecil lagi, aku dah masa darjah 2, darjah 3 macam tu. Aku pun cakap lah, leh korang Melayu sembah dinding. Macam tu lah sebab orang Islam kan solat kan tak nampak Tuhan kan. Bila ada soalan baru akan jawapan kan. So setiap soalan tu aku usaha untuk cari jawapan. Akhirnya aku ambil keputusan untuk masuk Islam apabila aku genap 18 tahun. Genap je birthday aku. Lepas 3 hari tu aku terus pergi daftar. Masa tu aku masuk Islam 6 hari bulan 6 2016, 1 Ramadan. So 1 Ramadan terus kena puasa lah. Tapi aku tak rasa benda tu susah lah bagi aku sebab walaupun aku badan besar kan, aku akan gemuk, tapi aku tak kuat makan. Aku kuat makan masa-masa dia. Aku pergi je pejabat agama tu, aku terus cakap dengan ustaz tu, I want to convert. Nak mengucap 2 kalimah syahadah kan. Tapi ustaz tu mungkin dia nampak aku macam orang Asti kot. Dia tak tanya aku ni bangsa apa kan. Dia terus tanya, you convert sebab you nak kahwin ke? Aku rasa macam, aku cakap lah tak, aku convert ikhlas lah. Aku bukan sebab nak kahwin ke, sebab kawan ke, sebab ada boyfriend ke, tak. Aku convert sebab aku nampak indahnya Islam tu di mana. Perasaan aku lepas masuk Islam tu aku rasa aku happy lah. Aku dah jumpa satu jalan yang aku yakin jalan tu betul lah. Berbanding sebelum ni aku terkapai-kapai. Nasihat aku pada family yang mix ke, ada kawan-kawan yang nak masuk Islam, tak kira dia bangsa apa, once dia ada hasrat untuk masuk Islam, korang kena bantu dia sedaya upaya. Walaupun korang cakap korang tak berapa nak bagus, tapi nasihat aku korang try lah. Sebab attitude korang yang bagus pun boleh tarik dia orang masuk Islam sebenarnya. Tak payah macam ajak dia pergi ni surau ke, tak payah. Macam contoh korang buat benda yang wajib, bagi dia nampak apa yang Islam tu ajar, insya-Allah lah dia orang akan ikut masuk Islam. Maknanya apa? Manusia kalau fikir dengan akal yang jernih, tak ada kesombongan, tak ada keegoan, dia tak boleh terima ada banyak Tuhan dalam kehidupan. Kan, dia kata tadi, bayangkan Malaysia ada 10 PM. Satu PM haru biru dah kata. Kan, dah kalut dah. Bayangkan ada banyak PM pula. Jadi masing-masing akan bergaduh bobok kuasa dan sebagainya. Jadi maknanya benda yang sangat basic. Orang tak boleh terima ada lebih daripada satu Tuhan. Tetapi konsep ketuhanan tu, konsep uluhiyah atau rububiyah ni perlu digilap. Sehingga kita benar-benar merasai. Bukan sekadar kita tak boleh terima ada lebih daripada satu Tuhan. Bahkan kita nak menghayati, mendalami supaya seluruh pergantungan pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah center kehidupan kita. Lepas tu Kristian kan dia berdepan dengan banyak krisis. Bila sebut Tuhan 2, 3 dalam 1. Jenuh dia nak menjawab. Dan ramai orang tak boleh terima agama Kristian. Dari kalangan masyarakat yang lahir sebagai Kristian pun bila mereka belajar makin intelek. Orang tak boleh terima 3 dalam 1, 1 dalam 3. Dan mempertahankan tu adalah satu kebodohan. Sebab tu kalau kita tengok debat-debat Kristian dan sebagainya, parti-parti sendiri menghadapi masalah nak mempertahankan konsep Trinity dia. Banyak kalau kita buka di YouTube debat-debat berkaitan dengan konsep Trinity. Jadi inilah center kehidupan dan keseimbangan jiwa kita. Hanya Allah yang menentukan segala-galanya dalam kehidupan kita, baik dan buruk, manfaat dan mudarat. Ini center. Kalau ada perasaan selain daripada Allah ada yang boleh menguat kebaikan dan kemudaratan, kita ganggu kehidupan kita. Kita tak akan mampu dapat ketenangan yang sebenar. Bagaimana yang dikecapi oleh Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Allahus Samad. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah pemilik mutlak, dialah penentu mengikut apa yang dia kendaki. Maka dialah tempat kita bergantung dan berharap. Kan? Allah adalah tempat kita bergantung dan juga tempat kita berharap. Maknanya tak ada yang lain dah. Kerana Allah ni berkuasa atas segala sesuatu. Luar pula. Okay.
Ya Allahus Samad. Allah adalah tempat kita meminta dan tempat kita mengharap. Kerana Allah yang berkuasa mutlak, Allah yang berkuasa penuh, hanya Allah yang menentukan kebaikan dan kemudaratan. Hakikat ini akan menjadikan jiwa kita hidup dan tenang. Kita akan mampu berfikir secara teratur dan waras. Kerana apa? Apa benda apabila kita serah pada Allah, kita akan rasa tenang dan kita akan rasa lapang. Kerana Allah berkuasa mutlak. Allah yang menentukan kebaikan dan kemudaratan kepada kita. Tak ada benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja hajat kita mintalah pada Allah Taala. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sebab tu cikgu kalau cikgu ada hajat-hajat besar, cikgu suka tambah dalam doa cikgu. Subhana man amru bainal kafi wan nun. Subhana man amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kan maknanya urusan Allah Taala ni antara apa? Subhana man amruhu bainal kafi wan nun. Maha suci Allah yang urusan ni antara kaf dengan nun. Kan? Di mana kaf dengan nun, idza arada syai'an fayaqulu kun fayakun. Bila Allah nakkan satu, Allah kata kun. Boleh dengan mah ni. Sengit sikit. Allah kata kun. Fayakun. Jadi urusan antara ni bainal kafi wan nun. Antara kaf dengan nunnya. Bila Allah nakkan satu, Allah Taala kata kun fayakun. Tak ada benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu biasa nak handphone pun cikgu minta ke Allah. Bila kita ada kekangan dan sebagainya, kita rasa benda tu satu keperluan, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Kerana Allah ni As-Samad. Allah ni tempat meminta, tempat kita bergantung, dan Allah tu Ahad. Esa dari sudut ketuhanannya. Dari segi pemilikan, penguasaan dan sebagainya. Lam yalid wa lam yulad. Allah Taala itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sebab tu Allah Taala terima benda ni pun satu benda besar. Bila Tuhan tu ada anak dan sebagainya, kan, kalau Kristian dia ada Tuhan bapa, Tuhan anak. Kenapa yang memerlukan anak ni adalah makhluk yang menghendaki keturunan dan cemas kerana itu. Sedangkan Allah Maha hidup. Yang nakkan turunan ni manusia. Lepas tu kalau rumah tangga yang kahwin tak dapat anak 6 tahun, 7 tahun kadang-kadang, biasanya isteri lah, hari raya pun tak keluar. Takut orang tanya anak berapa. Kenapa? Ini fitrah. Manusia dia rasa cemas, kahwin tak dapat anak, siapa nak gantikan dia dan sebagainya. Siapa yang nak mewarisi harta, nak sambung keturunan dia. Tapi Allah ni maha hidup. Dia tak perlu semua tu. Sebab kita tahu kita akan mati satu hari nanti. Sedangkan Allah maha hidup. Jadi Allah tidak perlukan anak. Dan kalau Allah tu ada anak, maka satu hari anaknya akan menggantikannya. Kan? Kalau Allah tu ada anak, satu hari anak dia akan menggantikannya. Dan dia mungkin jadi tua. Jadi Allah tu ada usia budak-budak, dewasa dan dia tua. Jika begitu sebelum tu dia pernah jadi kanak-kanak, kemudian dewasa. Di masa dia kanak-kanak tak matang lagi, siapa yang urus dunia ni? Jadi ini satu benda yang tidak boleh diterima oleh akal yang waras. Sebab tu bila kita sebut tentang Allah sebagai Rabb, sebagai Ilah, sebagai Tuhan ni, dia mesti benda yang absolut. Kan? Maknanya dia tak menyamai sesuatu apa pun. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Hati yang bersih murni akan menolak hakikat ini, dan jadi hati yang bersih murni akan tolak hakikat ini. Kita tak boleh terima. Tidak seperti Kristian yang mempercayai Tuhan anak dan Tuhan bapa. Ini satu benda yang pelik, kan? Lepas tu kadang-kadang kalau kita tengok dewa-dewa kan, cerita Rom, kadang-kadang macam budak, kan? Dewa ni bergaduh. Ini benda yang akal manusia tak boleh terima. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi
Tidak ada satu pun yang menyerupainya, yang menyamainya. Jika ada Tuhan selain pada Allah yang kekuasaan yang sama macam Allah, maka mereka akan berkongsi kekuasaan. Jadi Allah bukan yang maha berkuasa mutlak. Kalau ada Tuhan, dia seorang separuh. Bahkan mereka akan berebut kekuasaan dan saling berperang. Bahkan ada yang lebih baik dan ada yang jahat. Bila berperang ni, takkan dua-dua baik. Masih ada yang baik, masih ada yang jahat. Yang tu yang dalam dewa-dewa Rom dan sebagainya. Kan? Ada tu dewa baik, ada dewa jahat. Kerana mereka berebut kekuasaan. Ini pun akal yang sihat akan menolak hakikat ini kerana dia bukan lagi ahad. Allah tu tidak lagi ahad. Allah tidak lagi Esa. Ini benda yang sangat basic. Lepas tu bila kita baca Qul huwallahu ahad ni, maknanya kita akan rasa tenang kalau kita menghayati makna-makna maksud-maksud yang ada dalam surah Al-Ikhlas. Tapi hari ni bila benda ni terganggu, kita tidak benar-benar menjiwai, bila kita diuji sikit saja ramai yang stres, yang depres dan sebagainya. Kan? Kerana apa? Dia punya center tu goyang. Jadi tauhid ni dia center dalam kehidupan kita. Kalau dia bergoyang situ, seluruh kehidupan kita akan bergoyang. Walaupun kita memiliki seluruh kekayaan dunia, kita akan rasa takut, kita akan rasa tertekan, kita tidak akan menikmati kebahagiaan. Walaupun kita diberi seluruh kekayaan dunia. Kerana bukan itu yang menentukan kebahagiaan, ketenangan, kelapangan jiwa kita. Tapi bila hati kita sepenuhnya bergantung, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mungkin dah lebih masa sikit. Mungkin sekadar tu yang kita nak bincangkan. Lepas ni kita akan sambung lagi Al-Falaq. Kemudian An-Nas. Kemudian Al-Kafirun. Ini 4 kul ni, cikgu rasa benda yang sangat penting lah. Dalam Al-Ikhlas, kita nak menjernihkan akidah kita, Allah lah sebagai ilah. Dan dalam surah Al-Falaq nanti kita akan tengok Allah sebagai Rabb. Bahkan Allah tu, maknanya apa? Rabbul Falaq. Al-Falaq ni merujukkan kepada waktu subuh dan merujuk juga kepada alam tu sendiri. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allahu falikul habbu wal nawa. Allah yang memecahkan debu-debungan, debu bunga sehingga tumbuh menjadi pokok-pokok yang besar. Allah yang menumbuhkan daripada biji-biji menjadi pokok-pokok yang besar. Bahawa seluruh alam ni diurus, ditadbir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita akan lebih tenang lagi. Bahkan bila kita pergi An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Allah tu Rabb kepada alam, tapi Allah nak jadikan lebih dekat dengan jiwa kita. Allah Ta'ala kata, aku ni Rabbun nas. Allah ni Rabb kepada manusia. Allah lah pelindung kita, Allah lah pemelihara kita. Dan Al-Kafirun juga penting, kerana ni kita berdepan dengan serangan pemikiran yang kadang-kadang yang menggoncang keyakinan kita terhadap agama dan sebagainya. Hanya benda ni perlu kita hayati daripada semasa ke semasa, insya-Allah. Minggu ni kita tengok dulu Allah surah Al-Ikhlas untuk kita mensucikan, mengikhlaskan, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin sekadar tu, insya-Allah. Lepas ni kelas apa pula? Zainuddin. Ustaz Zainuddin. Pukul apa? Pukul 9.30. Okay, insya-Allah. Mungkin sekadar tu lah, insya-Allah. Lepas kita boleh bincang pula minggu depan. Jadi yang baik benar ta'ala, kalau mati minta maaf kepada semua, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Aku nak qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, wallahu ghafurur rahim. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita tangguh dengan tasbih kafarah surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhi